Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cingkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada yang mana support akak. Tak kira lah dalam premier ke, dalam komen ke, yang like, share, subscribe semua. Akak ucapkan jutaan terima kasih. Hari ni akak nak kongsikan kisah seram, di mana kisah seram tersebut akak petik daripada hasil penulisan seorang novelis yang pernah terkenal di era tahun 80-an, era tahun 90-an. Macam itulah. Jadi, novelis tersebut dikenali sebagai Tok Awang Ngah. Kisah kali ini bertajuk Lembaga Tidak Berkepala. Apa yang seram dengan lembaga tidak berkepala tersebut? Kalau korang nak dengar, jom layan channel Kak. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Untuk kisah hari ini akak petik dari penulisan Tok Awang Ngah. Walaupun akak dah bagi tahu, akak mentionkan sekali lagi. Di mana tajuk dia akak dah cakap tadi kan, Lembaga Tidak Berkepala di Bukit Merah. Kisah dia macam ni sebenarnya. Tapi sebelum tu akak nak bagi tahu, akak tak mention nama penuh Tok Awang Ngah ni, tapi akak just panggil Tok Awang sebab akak selesa macam tu kan. Jadi kisah dia macam ni. Tok Awang dia nak ke kampung nenek dia pada masa tu. Kampung tu pula dia kecil je, lepas tu terletak jauh terpencil tau. Maknanya pengalaman tu dilalui di kampung nenek dia. Jalan masuk nak ke kampung kecil, iaitu kampung asal nenek Tok Awang masa tu, dia masih tanah merah tau. Hanya sebatu je dari pekan kecil kat luar tu je yang hanya berturap minyak tar macam tu lah. Bila nak masuk dekat dalam sikit, kat situlah dikenali oleh orang-orang kampung sebagai Bukit Merah. Sebenarnya Bukit Merah tu bukanlah bukit betul, cuma jalan dia je mendaki sikit je. Disebabkan jalan tu masih tanah merah, maka semua orang-orang kampung dekat situ menggelarkannya sebagai Bukit Merah. Macam tu lah. Orang-orang kampung ni dia terpaksa keluar ke jalan besar nak menunggu bas kan, ataupun dia nak ke bandar dengan berjalan kaki ke, nak menunggang basikal ke, kena ambil jarak sejauh lebih 3 batu tau. Bas pula dia hanya akan singgah kat situ hingga pukul 6 je. Lepas tu dia dah tak lalu dah kat situ. Oleh yang demikian, makanya kebanyakan penduduk kampung yang dianggarkan ada 50 kelamin sahaja dekat kampung tu, mereka akan menunggang basikal je untuk sampai ke simpang dekat jalan besar. Lepas tu mereka akan tumpangkan basikal mereka tu dekat rumah Kandayah, seorang India pekerja estate. Dan mereka pun menunggulah bas dekat situ. Macam itulah rutin mereka kalau nak ke pekan. Pekan kecil tu dia terletak berhampiran dengan rumah Kandayah, tapi jarak dia agak jauh jugalah, lebih kurang jarak dia 2 batu gitu. Kadang-kadang kan kalau mereka ni nak balik agak lewat malam kan, mereka akan terus je menunggang basikal ke pekan kecil yang sejauh 2 batu tu. Sebab kalau sebelah malam bas memang tak ada kan, so mereka memang kena kayuh basikal. Sebab teksi sapu pun dia memang tak nak ambil penumpang kalau melebihi daripada pukul 6 petang. Gitu. Disebabkan dah lama tak balik ke kampung asal nenek Tok Awang ni, maka Tok Awang dia masa tu telah mengikuti sepupu dia untuk ke sana. Teringin jugalah Tok Awang ni dia nak berjumpa dengan Pak Andak Doeh. Gitu. Dah lama mereka tak bertemu muka. Maklumlah, bila dah duduk berjauhan memang jarang mereka dapat bertemu muka tau.
Di sekitar kawasan Bukit Merah itulah, mengikut kata Jani, dua pupu Tok Awang tu selalu orang bertemu dengan lembaga tidak berkepala. Kononnya dekat situ askar-askar Jepun memancung leher mangsa dia dengan menyuruh mangsa dia tu terlebih dahulu menggali lubang tau. Lubang untuk diri sendiri macam tu lah. Selepas dia pancungkan kepala mangsa dia tu, dia tolakkan ke dalam lubang tersebut. Orang-orang kampung percaya tau, mungkin lembaga yang kelihatan tu adalah jelmaan dari mangsa-mangsa pembunuhan askar Jepun. Adakah lembaga-lembaga tu mengganggu? Tok Awang bertanya kepada Jani semasa melalui jalan Bukit Merah tu. Ada juga jawab Jani, antara percaya dengan tak je. Kadang-kadang dia menompang naik basikal. Kata Jani lagi, masa tu Jani dah agak gelisah tau. Dah kelihatan gelisah sikit kan. Walaupun sebenarnya mereka berada di dalam kereta. Jani yang memandu kereta pada masa tu. Kau pernah kena ganggu? Tanya Tok Awang, dia nak menduga Jani. Aku tak pernah pula bertemu lembaga tu. Jawab Jani lagi pada masa tu. Maukah kau jumpa? Tok Awang dia tersenyum. Dia mengusik Jani. Buat apa? Jani tersengih-sengih mengerling ke arah Tok Awang. Isteri Jani ni nama dia Yan. Yan masa tu dia duduk kat kursi belakang. Dia ketawalah kecil kan bila dengar jawapan daripada Jani ni. Sehinggalah mereka tu bersembang-sembang apa semua melepasi Bukit Merah tu. Tak ada pula mereka ni bersua dengan lembaga tak berkepala tu. Tok Awang pun sama. Macam Jani juga. Dia tak nak bertemu dengan makhluk-makhluk macam tu. Tapi Tok Awang tak akan berundur kalau dah terserempak. Kira-kira pukul 9.30 malam lah macam tu. Mereka sampai ke rumah Pak Andak Doih. Pak Andak pun terperanjat lah bila melihat Tok Awang. Sebabnya selama ni cuma 2 kali je mereka tu bertemu sebenarnya. Masa tu Tok Awang dia masih kecil. Masa mereka bertemu tu kan, Tok Awang tu kecil lagi. Ketika Jani tu melangsungkan perkahwinan, Tok Awang dia tak dapat nak hadir ke majlis tersebut. Kebetulan dia nak pergi ke Mekah menunaikan umrah. Sebab itulah Tok Awang ni bersetuju mengikut Jani balik masa tu. Bukan sebab dia tak datang semasa Jani berkahwin, tapi sebab dia nak jumpa dengan Pak Andak Doih. Sebenarnya Pak Andak Doih ni cuma sepupu mak dia je, iaitu mak kepada Andak Doih tu adik-beradik nenek Tok Awang. Akak pun pening nak mikir kan. Disebabkan duduk berjauhan, maka persaudaraan mereka terasa macam jauh lah kan, sebab jarang berjumpa. Macam mana sekalipun Tok Awang ni dia selalu jugalah kirim surat kepada Pak Andak Doih ni. Malah setiap kali menjelang hari raya dia akan kirimkan kad raya. Cuma dia tak datang menziarahi pada Tok Andak Doih. Sebab kesukaran tau untuk dia melawat. Sebab dia kena balik kampung dia kena balik kampung isteri dia. Macam tu lah. Jadi dia tak ada masa nak balik ke rumah Tok Andak Doih. Macam tu. Dia kesutukan masa. Sebab itulah mengapa sejujurnya dia tak menziarahi Pak Andak Doih. Minta maaf lah tadi akak cakap Tok Andak Doih kan. Pak Andak Doihnya tu. Pak Andak ni dia dah terlalu uzur. Pak Andak ni selalu uzur. Jenguk-jenguk lah Pak Andak ni selalu. Orang tua macam daunnya tua ni. Bila-bila boleh luruh ke tanah. Katanya tersenyum. Tok Awang ni dia hanya angguk-angguk kepala je. Tandanya dia faham. Mengapa tak bawa isteri kau sekali? Mak Andak Nah pula bertanya. InsyaAllah lain kali datang saya bawa. Tok Awang dia dijelaskan macam tu lah, nak jaga hati kan. Sebenarnya bukanlah dia tu tak nak bawa isteri dia, anak-anak dia menziarahi sanak saudara, tapi dia tak ada transport sendiri. Tentulah susah dia nak berjalan jauh macam nak ke Pahang tu kan. Nak lagi pula dia tu dari Kuala Lumpur. Sebab itulah dia balik je, dia je dulu balik. Seorang diri ikut sepupu dia tu untuk menziarahi terlebih dahulu. Lepas tu lain kira barulah dia akan bawa anak isteri dia pergi bersama bila dah tahu kat mana hala tuju dia tahu. Kedatangan Tok Awang ni menziarahi Pak Andak Doih jugalah sebenarnya disebabkan cerita Jani mengenai Bukit Merah tu. Tok Awang dia tak adalah tertarik dengan kisah orang-orang kampung bertemu lembaga tak berkepala dekat Bukit Merah tu. Tapi dia nak dengar sendiri cerita Pak Andak Doih ni tentang sanak saudara dia dekat Pahang. Ulung Bahar duduk di langcang. Dia menerangkan sambil mengerling ke arah Tok Awang. Pak Andak dengar selalu jugalah kau ke sana. Pak Andak menduga tau. Maklumlah, Ulung Bahar tu
banyak tahunya. Lainlah macam Pak Andak ni, orang tua tak berguna. Kata Pak Andak macam nak menyindir je Tok Awang kan. Tok Awang dia hanya tersengih-sengih je mendengar sindiran tersebut. Memanglah disedar. Dah berapa kali dia jumpa dengan Ulung Bahar dekat Lancang, tapi tak pernah pula dia datang menemui Pak Andak Deroih tu. Mau tak terasa hati Pak Andak Deroih kan. Macam mana sekalipun Pak Andak Deroih ni dia tak kurang hebatnya mengenai cerita perihal diri dia dari Ulung Bahar tau. Tok Awang ni tak datang menemui dia bukanlah disebabkan kelebihan yang ada pada Ulung Bahar. Sebaliknya, setelah dia bertemu dengan Jani, inilah baru terkenang Tok Awang pada Pak Andak Deroih. Sebelumnya, Tok Awang tak tahu menahu pun dekat mana dia tinggal. Sebabnya, dia pernah tahu tinggal dekat Kelantan semasa bekerja kat sana. Mak Andak Nah tu, isteri dia yang keempat. Dah masuk pasal isteri pula dah. Esoknya barulah Tok Awang ni berkesempatan nak dengar cerita mengenai lembaga tidak berkepala di Bukit Merah tu. Kisah dia sama je seperti mana yang diceritakan oleh Jani kepada Tok Awang. Dekat situlah askar Jepun mancung kepala mangsa dia. Pak Andak Deroih sendiri mengalami kejadian bertemu dengan lembaga tersebut. Kisah dia bermula nak masuk Pak Seram. Ketika Pak Andak balik dari Pekan Kecil kira-kira jam 10:30 malam. Masa tu, dia melintasi jalan di Bukit Merah tu. Disebabkan jalan dekat situ mendaki, makanya Pak Andak Deroih terpaksa turun basikal. Dia terpaksa tolak basikal dia. Tak larat dia nak mengayuh mendaki tu. Malam tu, bulan pula sama-sama. Angin bertiup sepoi-sepoi bahasa je. Pak Andak Deroih, dia langsung tak rasa takut tau melintasi jalan tersebut. Kerana dia memang dah biasa pun balik malam dari Pekan Kecil dekat luar tu. Pada mulanya, dia menunggu jugalah kalau adalah kawan-kawan yang nak balik sama kan. Tapi sampailah pukul 10 malam, tak ada pun orang kampung dia, kelibat orang kampung dia kat situ. Gayanya nak balik dengan dia kan. Mahu tak mahu, terpaksalah Pak Andak Deroih ni balik sendirian je. Jalan masuk ke kampung dari jalan besar memang gelap korang. Disebabkan pokok-pokok getah dekat kiri kanan jalan yang melindungi cahaya bulan yang sama-sama tau. Keadaan di sekitar dia tu mulai sunyi sepi. Sebab tak ada kenderaan lain masuk ke kampung tersebut. Hanya kedengaran bunyi cengkerik tengyang-yang je meremang bulu roma Pak Andak ni. Tapi Pak Andak Deroih dia tak adalah rasa bimbang apa-apa. Dia sendiri tak adalah hiraukan sangat tentang cerita orang kampung tu yang katanya pernah jumpa dengan lembaga tak berkepala kat Bukit Merah tu. Sampailah dia nak turun tau, dia nak sorong basikal dia. Masa tu Pak Andak Deroih ni dia tak teringat pun, tak teringat langsung pun pasal lembaga tu. Tiba-tiba Pak Andak rasa basikal Pak Andak ni macam ditolak orang daripada belakang. Terasa ditolak-tolak tu, terasa. Kata Pak Andak masa tu lah. Sambil-sambil tu dia ingat-ingat semula. Dia cuba nak ingat semula peristiwa yang menimpa dia pada malam tersebut. Mula-mulanya dia tak risaukan sangat, dia tak hiraukan sangat. Tapi bila sampai dekat pertengahan bukit Pak Andak Deroih, dia toleh ke belakang tau. Hati dia sekaligus berdebar bila dia melihat satu lembaga hitam tak ada kepala tengah tolak basikal dia. Dia cuba nak lawan ketakutan yang mula mengganggu fikiran dia pada masa tu. Mujurlah Pak Andak Deroih ni dia tak cepat panik. Bila hadapi keadaan yang macam tu, dia tak cepat panik. Terima kasihlah kerana tolong anak cucu, kata Pak Andak Deroih. Dia beranikan diri, dia tegur juga lembaga tak berkepala tu. Lembaga tu tak menyaut. Sebaliknya lembaga tu dia terus juga tolak basikal Pak Andak Deroih daripada belakang. Serba salah juga Pak Andak Deroih nak bertindak tau. Manalah tahu kalau dia cepat-cepat berjalan tinggalkan lembaga tu, boleh jadi juga lembaga tu akan pintas dia daripada sebelah depan. Pak Andak Deroih ni dia dah dengar sebenarnya sebelum ni macam mana Leman Dibab pernah dipintas oleh lembaga tu. Disebabkan Leman Dibab ni terkejut basikal dia ditolak dari belakang tau.
Dia terus menyorong basikal dia tu dengan berlari. Kuat. Lari. Laju. Macam tu lah. Tiba-tiba lembaga tersebut tercegat dekat depan Leman Dibak. Macam tu lah. Lembaga tu, dia menahan basikal Leman Dibak tu, menyebabkan dia terhumban dekat tepi parit jalan. Nasib baik tak lama lepas kejadian tersebut, Jamat, dia tulis panjang JAAMAT, Jamat dan Mak Noh lalu kat situ. Mereka semua ni orang-orang kampung kat situ juga. Mereka terserempak dengan Leman Dibak ni terbaring dekat tepi jalan tak sedarkan diri. Mereka berdua lah yang mengusung Leman Dibak ni balik. 3 hari tau Leman Dibak ni tak sedarkan diri. Isteri Leman Dibak ni dipanggil lah Tok Andak Deroi ni untuk mengubati suaminya tu. Memang Pak Andak Deroi dah tahu sebenarnya. Dah tahu bahawasanya Leman Dibak ni diganggu oleh makhluk halus di Bukit Merah. Makhluk halus ni pula adalah berpunca dari kejadian membunuh orang-orang yang disyaki menentang Jepun beberapa tahun dulu. Setelah sembuh dari tak sedarkan diri tu, barulah Leman Dibak ni diceritakan balik apa yang dia lihat dekat Bukit Merah. Masa tu kan, dia ceritalah, dia tengok dengan mata kepala dia sendiri, lembaga tu tak berkepala pintas jalan dia tau. Lembaga tu taklah mengganggu dia, cuma lembaga tu merintih minta tolong. Dia macam ni lah bunyi dia. Haiya, gua banyak sejuk. Tolong sama gua. Rintih lembaga tu. Suara lembaga tu bergaung jauh, tapi jelas lah dapat didengari oleh Leman Dibak ni. Leman Dibak dia cuba nak lepaskan penumbuk lah. Dia nak tumbuk lah kan. Mana tahu mengancam dia kan. Setiap kali dia lepaskan penumbuk dia halakan ke arah dada lembaga tu, setiap kali tu jugalah penumbuk dia tu menyinggah macam singgah angin, macam tumbuk angin je. Akhirnya dia merasakan pipi dia kena tampar dengan kuat. Celaka lu. Gua maling minta tolong, tapi lu mau hantam sama gua. Herdik lembaga tu keras. Lepas tu sekali lagi Leman Dibak ni menerima tamparan keras tau, sehingga dia terhumban ke tepi parit jalan. Dia tak dapat nak bangun dah. Dia tak dapat nak tentang dah lembaga tu yang tak berkepala tu. Macam tu lah. Tak lama lepas tu dia dapati diri dia tu dah berada dekat tengah-tengah kumpulan manusia yang tak ada malu. Macam tu. Mereka semua mengelilingi Leman Dibak ni, merayu-rayu minta tolong. Ini menyebabkan Leman Dibak ni dia jadi bertambah takut tau. Sebab dia tak tahu apa yang nak dibuatnya pada masa tu. Dia bela-bela. Mahu jugalah dia rasa nak larikan diri dari kepungan lembaga tak berkepala tu. Tapi dia mendapati diri dia dah terkurung dalam jurang yang sangat dalam tau. Sangat dalam ke? Dalam jurang yang dalam lah. Gua punya leher banyak sakit. Rintih salah satu lembaga yang menghampiri Leman Dibak. Tolong sama gua. Tolong kasih lepas sama gua. Leman Dibak dia minta belas kasihan tau, supaya dia dilepaskan. Apa macam gua mau tolong sama lo? Gua punya kepala pun tak. Herdik satu lembaga bertubuh besar memegang bahu Leman Dibak. Lo patut mesti tolong sama gua. Kata dia lebih keras. Gua tak boleh tolong. Tegas Leman Dibak ketakutan tau. Apa pasal lo tak boleh tolong? Lembaga bertubuh besar tu kelihatan lebih marah. Apa pasal lo tak boleh tolong? Apa macam mau tolong? Leman Dibak memberanikan diri dia, memberanikan hati dia. Kasih baliklah gua punya kembala, kata lembaga tu. Leman Dibak dia dah mula bertambah bingung tau. Bagaimanalah dia nak berikan kepala dekat lembaga-lembaga tu semua. Kalau dia tak dapat berikan kepala, apa pula lah tindakan lembaga-lembaga tu dekat dia? Macam mana pula nasib dia lepas tu? Dalam keadaan kebingungan itulah dia mendapati diri dia ditarik oleh Jamat dan Mak Nahdari dalam jurang. Mak Nahdari dalam jurang. Hui, tersasul lah kak. Tapi lembaga-lembaga tak berkepala tu semualah tetap juga mengekori dia ke mana je dia dibawa oleh Jamat dan Mak Noh. Gitu. Hanya selepas kedatangan Pak Andak Deroi, barulah lembaga tu melepaskan dia pergi. Hinggalah
dia sedar semula. Lemah Debab ni dia masih kelihatan takut-takut walaupun dia tahu diri dia tu dah berada dekat rumah dia sendiri. Apa yang dialami oleh Lemah Debab tu pernah juga berlaku kepada beberapa orang Cina yang pergi menoreh getah dekat kawasan kebun getah lah kan. Masa tu orang Cina tu dia melintasi Bukit Merah lebih kurang jam pukul 5 pagi. Kata penoreh getah tu, lembaga-lembaga tak berkepala tu bercakap dengan mereka dalam bahasa Cina. Lorak khek, gitulah. Oleh itu Pak Andak Doreh ni dia taklah rasa bimbang tau bila menghadapi kejadian yang menimpa dia pada malam tu dekat Bukit Merah. Dia dah dapat menduga sebenarnya bahawa yang mengganggunya tu memang makhluk-makhluk halus yang berkeliaran dekat situ akibat pembunuhan mangsa perang Jepun dulu. Makhluk-makhluk halus tu juga adalah makhluk Allah. Cuma mereka tak mempunyai jasad lengkap yang boleh wujud pada mata kasar. Haiya, gua punya banyak pedih loh. Kata lembaga tu perlahan. Apa pasal Datuk punya banyak pedih? Pak Andak Doreh sengaja bertanya pada masa tu. Dia saja je tanya macam tu. Oh, itu orang tak akal. Potong gua punya kepala. Jelas lembaga tu merintih kesakitan. Tolong kasihlah gua punya kepala. Kata lembaga tu macam terdesak tau. Apa macam cucu mau kasih Datuk punya kepala? Pak Andak Doreh dia cari juga elah. Dia tahu kepala yang dituntut oleh lembaga tu bukanlah kepala sembarangan. Dari pengalaman dia ketika dia mengubat Lemah Debab ni, kepala yang dituntut oleh lembaga tu adalah kepala dia sendiri. Sampai dekat pertengahan bukit mendaki tegak, lembaga tu terus juga naik ke atas basikal Pak Andak Doreh. Berdebar jugalah hati Pak Andak masa tu, sebab dia serba salah sebenarnya. Dia sama ada dia nak bertindak atau tak. Kalau dilepaskan basikal tu kan, bimbang pula dia kalau lembaga tu terkam merah dia. Tapi kalau dibiarkan je, terasa berat pula nak menyokong basikal mendaki bukit tu. Tahan ke Pak Andak, larat ke nak sorongkan lembaga tu? Kasihlah gua punya kepala. Desak lembaga tak berkepala tu lagi. Itu kepala Jepun sudah angkat. Datuk carilah sama Jepun. Kata Pak Andak Doreh mencari helah lagi. Haiya, gua punya banyak pedih. Lembaga tu tiba-tiba menarik basikal yang disorong oleh Pak Andak Doreh. Bukan cucu punya salah. Itu Jepun punya salah. Suara Pak Andak mulai keras setelah mendapati lembaga tak berkepala tu terus juga tak nak melepaskan dia. Lu jangan tipu. Herdik lembaga tu menampar basikal Pak Andak. Sekarang gua mau kepala. Atau tatak. Macam tu sekali belak dia. Dia menyentak basikal Pak Andak Doreh tu. Lepas tu dia lemparkan basikal tu kat tebing jalan. Sampai ke peringkat ni, Pak Andak Doreh tu memang dah tak tahan dah. Pak Andak Doreh dah tak boleh nak sabar lagi. Nampaknya lembaga tu betul-betul nak mencabar Pak Andak Doreh kan. Biasanya lembaga-lembaga makhluk-makhluk halus macam tu, kalau dipujuk dengan lembut, dia akan mengalah tau. Tapi berlainan pula dengan kejadian yang menimpa Pak Andak Doreh tu dekat Bukit Merah. Kali ni tak makan pujuk. Sekarang kau nak cari pasal dengan aku. Bukannya aku yang minta. Pak Andak Doreh mengetap bibir dia. Marah tu. Aku tak akan berundur, membujur lalu melintang patah. Jerkah dia sambil menggenggam penumbuk. Lepas tu ditiupkan dekat ke pusat mana akak pun tak tahu. Masa tu dia tengok lembaga tak berkepala tu, sebenarnya korang sama juga macam kisah sebelum ni, bukan bersendirian pun. Terlalu ramai mengelilingi Pak Andak Doreh tu. Semua lembaga tu menghampiri dia sambil menghulurkan tangan mengancam diri dia. Mereka berjalan tuyung hayang. Ibaratnya macam dalam keadaan yang menahan kesakitan. Pak Andak Doreh ni dia tak berganjak dari tempat dia berdiri menunggu kemarahan lembaga-lembaga tersebut tau. Dia menguatkan zikir dia hingga terasa seluruh urat saraf dia tu ikut sama berzikir. Dia terus berzikir dan berzikir.
Sampailah zikir dia tu bergema dan bergaung tau, memukul ke segenap bukit dekat sekeliling kampung tu. Punyalah kuat dia berzikir. Pak Anak Doroh ni dia berdiri tegak, dia tak bergerak pada penglihatan zahir, tapi jiwa dia terus berzikir menyebut nama Allah. Disebut-sebut nama Allah. Lembaga-lembaga tak berkepala tu cuba nak rapat dengan dia. Tiba-tiba je lembaga-lembaga tu terpelanting bagaikan sampah sarap ditolak angin kencang tau. Setiap kali mereka terpelanting, mereka bangun semula sambil itulah menjerit kesakitan. Lu tipu sama gua, lu tipu sama gua, lu tipu sama gua. Ulanglah dengan ayat yang sama. Pekik lembaga tu sambil marah. Lu tipu nama gua. Penat dia mengulang. Sekarang, kalau awak tak mau pergi, gua hentam lagi. Kata Pak Anak Doroh semakin mengancam. Mana gua punya kepala? Desak lembaga bertubuh besar bercekak pinggang jauh. Sedikitlah kedudukan daripada Pak Anak Doroh. Ini lu punya kepala. Jawab Pak Anak Doroh, dia seolah-olahnya kan dia tu dah balingkan sesuatu daripada genggaman dia tu ke arah lembaga tu sambil dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersesuaian dengan keadaan tersebut. Pak Anak Doroh ni dia dapat melihat tahu sebutir bola api menerjah ke dada lembaga tu menyebabkan dia terpekik minta tolong. Seluruh tubuh lembaga tersebut terbakar dalam api yang membara dari bola api tersebut. Macam tu lah. Ampun Datuk. Rayu lembaga tu terkata-kata tau, minta belas kasihan. Lembaga yang terbakar tu tergolek-golek dekat bawah bukit dengan jeritan yang mengerikan. Walau bagaimanapun bukanlah bermakna lembaga-lembaga yang lain berundur. Sebaliknya mereka semakin ramai mengelilingi Pak Anak Doroh. Tapi kan Pak Anak Doroh ni dia tetap tenang menghadapi gangguan yang tiba-tiba je menjelma dekat depan dia tau. Sekarang awak sengaja cari pasal dengan aku, ya? Dia ketak lagi bibir dia tu. Dia nak marah lagi. Lepas tu perlahan lah dia bacakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dengan jelas Pak Anak Doroh ni dia melihat rantai-rantai besar membelenggu kaki lembaga-lembaga tersebut. Kemudian dia membacakan Al-Fatihah sambil menghembuskan ke arah lembaga-lembaga tu, menyebabkan mereka semua berterbangan seperti sampah sarap dilanda ribut. Sekalipun dia mendengar jerit pekik meminta tolong daripada bawah bukit tu, dia tak hiraukan, dia tak pedulikan dah, lantak dah lah. Setelah merasakan macam dah tak ada lagi gangguan, lepas tu Alhamdulillah kan, dah tenang. Pak Anak ni dia capai balik semula basikalnya tu yang dilempar kat tebing jalan. Cepat-cepatlah dia kayuh basikal dia. Dia nak balik ke rumah. Dia tak nak toleh-toleh lagi lah kat belakang. Dah penat dah dia. Tapi Pak Anak Doroh ni dia tak pernah lah nak ceritakan peristiwa tu kepada sesiapa pun, kecuali Mak Anak Nah je. Selepas tu jaranglah orang diganggu dengan lembaga-lembaga tak berkepala dekat Bukit Merah. Penoreh-penoreh getah Cina yang melalui jalan Bukit Merah tu setiap pagi juga dah tak ada lagi lah heboh dengan lembaga tersebut. Macam tu lah, mereka juga dah mula berani berseorangan kan nak lalui jalan tu. Kalau tak sebelum ni mereka nak berteman, nak ajak kawan-kawan nak pergi menoreh ke, nak lalu jalan tu bila waktu malam kan. Sekarang ni dah okey. Hanya sekali-sekala je lah lembaga tak berkepala tu dia muncul. Taklah terlalu kerap macam sebelum ni. Tapi rintihannya tu dia agak lebih menggerunkan lah. Rintihan dia minta tolong. Di samping tu juga terdengar pula bunyi macam dering-derang lah. Bunyi rantai diheret oleh kaki macam tu. Kadang-kadang tak pula terserempak dengan lembaga-lembaga tu, tapi hanya dengar bunyi-bunyi macam tu lah. Bunyi merintih, kesejukan. Lepas tu bunyi derang-dering rantai diheret, diseret macam tu. Jadi cerita Pak Anak Doroh ni taklah menghairankan Tok Awang, sebab tak mustahil semuanya boleh berlaku. Malah ayat-ayat yang digunakan oleh Pak Anak Doroh seperti mana yang diterangkan kepada Tok Awang tu sama seperti yang diberitahu oleh Tok Haji kepada dia. Dan ayat-ayat yang dikatakannya tu bukanlah asing kepada Tok Awang tau. Sekarang masih ada lagi orang yang berjumpa dengan lembaga tu? Tanya Tok Awang setelah mendengar cerita daripada Pak Anak Doroh. Ada juga sekali-sekala. Jawab Pak Anak Doroh. Sekali-sekala macam mana tu?
Tok Awang bertanya lagi. Setahun sekali pun jarang dah orang berjumpa. Kata Pak Andak Doroi perlahan. Memang makhluk-makhluk halus seperti ni, dia tak akan berani mengganggu kalau manusia tu tak lemah semangat. Tetapi kuat semangat sahaja tidak akan memberi kesan kalau tidak berupaya menentang dia tahu. Hanya ayat-ayat Allah sahaja yang digeruni oleh makhluk-makhluk halus ni. Kerana ayat-ayat Allah adalah menembusi pandangan yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Pak Andak Doroi dia menceritakan bagaimana dalam masa pemerintahan Jepun, ramai orang-orang Cina yang tinggal dekat kampung, dekat Bukit Merah tu ditangkap atas tuduhan menentang Jepun. Lepas tu mereka diheret ke Bukit Merah tu dengan dipaksa menggali parit, menggali lubang dekat pinggir bukit tu. Lepas tu mereka dipaksa membongkok. Lepas tu banyaknya lepas tu mereka terus dipancung oleh askar-askar Jepun. Mayat mereka dibiarkan je dekat dalam parit tu dengan tak dikambus, dengan tak sempurna macam tu kan. Pernah Pak Andak Doroi sendiri dia tengok tahu kejadian yang mengerikan. Kejadian tu berlaku semasa dia balik dari kedai dekat Pekan Kecil. Masa tu agak-agak dalam pukul 11 pagi lah. Kata Pak Andak Doroi, dia mengingat-ingat semulalah kenangan lama tu. Masa tu Pak Andak Doroi ni dia masih muda lagi. Tentulah gerun lah, cemas kan bila dia tengok kejadian yang macam tu. Pak Andak dia kenal sangat Cina tu, nama dia Ah Kiong. Ah Kiong buka kedai basikal dekat Pekan, kata dia lah. Semasa dia menyorong basikal mendaki jalan dekat Bukit Merah tu, dia tengok ramai lah askar Jepun dekat situ. Lepas tu beberapa orang Cina, mungkin saudara mara Ah Kiong ke, ada kat situ. Masing-masing menangis. Menangis je, tak berani nak lawan kan. Pak Andak Doroi ni terpaksa mengangguk-ngangguk kepala dekat depan askar-askar Jepun tu. Risau juga dia. Kalau dia kena tempeleng ke, kalau dia lah macam-macam boleh berlaku kan. Niat dekat hati dia ni, dia nak terus je balik ke rumah. Tapi disuruh pula berhenti dekat seberang jalan. Tak lama lepas tu seorang askar Jepun menyuruh beberapa orang lagi Cina dibawa ke situ dengan sebuah lori tau. Ada seorang Melayu dilihat oleh Pak Andak Doroi, tapi dia tak kenali lah Melayu tu. Sebab Pak Andak Doroi ni dia duduk kat depan kan. Pak Andak Doroi rasakan itulah orang-orang tawanan yang dipancung. Setelah selesai upacara memancung tu, barulah askar Jepun dia membenarkan orang-orang yang melihat kejadian tu bersurai. Askar-askar Jepun seolah-olah sengaja tahu nak menyuruh mereka ni melihat bagaimana tindakan yang dilakukan sekiranya berani menentang pemerintahan Jepun. Selepas melihat kejadian tu, Pak Andak Doroi terus balik ke rumah dalam keadaan ketakutan. 2 minggu jugalah lamanya dia jatuh sakit tahu. Sebab yelah, teringat-ingat, rasa ngigau-ngigau je dia melihat askar Jepun tu memancung leher Ah Kiong tau. Itulah puncanya Bukit Merah tu ada gangguan, kata Pak Andak Doroi. Macam itulah terjawabnya persoalan daripada Tok Awang tu. Apa yang Tok Awang nak sangat ketahui dah dijelaskan oleh Pak Andak Doroi. Setakat tu sahaja untuk kisah kali ni. Sekian saja cerita daripada akak untuk kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, jangan ikut perkara-perkara yang tidak elok. Okey, korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe konten akak ni. Semoga korang dimurahkan rezeki insya-Allah. Dan akak ucapkan terima kasih kerana mendengar sehingga hujung konten ni. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Bye.